Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi untuk kita teruskan pengajian kita di dalam kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Hafiz Al-Maqdisi rahimahullah. Dan alhamdulillah, pada minggu yang lepas kita telah habis membicarakan tentang waktu-waktu salat. Ikhwah yang dikasihi, kalau kita lihat kita telah pada minggu yang lepas kita telah baca sampai hadis yang ke-56 ya. Dan kalau kita perhatikan hadis yang berikutnya, dia tidak lagi berkaitan tentang waktu solat ya. Sebaliknya, hadis yang berikutnya di dalam bab yang lain ya. Kerana itu kalau siapa yang nak buat nota ya, nota tambahan kat tepi tu ya, di awal ya, hadis yang ke-57 tu ya, hakikatnya dua hadis 57 dan hadis yang ke-58 dia lebih berkaitan tentang ya perkara-perkara makruh dalam solat. Jadi boleh buat catatan kat tepi tu ya. Hadis yang 57 ya dan 58 berkaitan tentang perkara-perkara makruh ya di dalam solat. Baik, kita lihat hadis yang ke-57. Kita bacakan matan bahasa Arabnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وعن ابن عمر نحوه. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda. Ini boleh buat pembetulan sikit ya. Jika salat hampir ditegakkan, boleh padam dan ganti dengan jika ikamat sudah ikamat dia apa? Laungkan. Okey, ada kata lain? Dikumandangkan. Okey, dua-dua boleh. Ya, barakallahu fiik. Jika ikamat sudah dilaungkan ya, sedangkan makan malam sudah dihidangkan, maka buat tambahan, maka mulalah dengan makan malam terlebih dahulu. Boleh ya? Jika ikamat sudah dilaungkan sedangkan makan malam sudah dihidangkan, maka mulalah dengan makan malam terlebih dahulu. Ya, Ibnu Umar juga meriwayatkan hadis seperti di atas. Hadis yang ke-58. Wali Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bihadrati at-ta'am bihadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'ul akhbathan ya.
perhatikan matan bahasa Arabnya. Ada tak yang selain pakai buku ni? Ya. Okey. Tak apa. Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Ya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dia menuturkan bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini ada apa orang kata perincian, ya, di mana Rasulullah kata apa? La salata. Kita melihat penterjemah dia menterjemah secara makna dan bukan secara literal, ya. Jadi penterjemah mengatakan tidaklah sah salat, ya. Tapi kita lebih setuju untuk kita sedaya upaya kita terjemah secara literal, ya, sehampir mungkin, kerana makna tu boleh ada jadi perbezaan, ya, bahkan seperti mana yang nanti kita akan lihat dalam perbincangan hadis ni. Jadi kita terjemahkan, ya, kita buat pembetulan, tidak ada solat, ya, bukan tidaklah sah solat, tidak ada solat, ya, ketika makanan sudah dihidangkan dan solat dengan tu buang, ganti dengan dan dalam keadaan dia menahan, ya. Saya ingat ni kita kena tukar sikit lah supaya kata aman ni sikit, ya. Dalam menahan, ya, air kecil dan besar. Boleh faham? Elok sikit kan? Ha? Literal lah tu. Tapi, ya, saya ingat dia lebih lunak didengar. Boleh kata menahan air kecil dan besar? Boleh faham kan? Ya. Baik, saya baca sekali lagi. Tidak ada solat ketika makanan sudah dihidangkan dan dalam keadaan dia menahan air kecil dan besar, ya. Baik, seperti mana yang kita sebutkan tadi, bahawa kedua-dua hadis yang kita telah bacakan, ya, dia berkenaan tentang beberapa perkara makruh, ya, di dalam solat, ya. Dengan erti kata dia tidaklah sampai membatalkan solat itu, ya, tetapi dia lebih kepada apa? Seperti mana definisi makruh itu, ya? Sebaiknya ditinggalkan, ya. Kalau dibuat juga, ya, dia tidaklah sampai berdosa, ya. Tetapi dalam erti kata solat, dia sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada solat yang kita dirikan. Maka dalam hadis yang pertama, hadis yang ke-57 daripada riwayat Aisyah, ya, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling disayangi oleh baginda, ya, dia mengucapkan tentang, ya, pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, iaitu jika ikamat sudah dilaungkan, ya, sedangkan makan malam sudah dihidangkan, maka hendaklah makan malam terlebih dahulu, ya. Kita ada solat, dah masuk waktu, dah azan dan dah ikamat, ya. Tetapi bila dah ikamat tu ternyata bahawa makanan, ya, makan malam, ya, secara khasnya atau makanan secara umumnya telah dihidangkan, maka Rasulullah menyuruh supaya kita makan dulu, ya, dan salat kemudian. Maknanya salat selepas habis makan. Kalau kita perhatikan, ya, mengapa syariat Islam menyarankan sebegitu,
Kenapa Rasulullah menyuruh begitu? Ya, ini kerana kalau kita lihat seperti mana dalam ibadah solat yang didirikan, dia perlu kepada khusyuk dan tamakninah, ya, ketika kita mengerjakan solat itu. Maka kita kata kesempurnaan solat yang kita dirikan bergantung kepada sejauh mana khusyuknya kita di dalam solat. Maka kerana itu, kalau kita lihat, ya, tidak heranlah mengapa syariat Islam menyuruh kalau antara makanan telah dihidangkan dan kita nak mengerjakan solat, kita dahulukan makan atau minuman itu terlebih dahulu, ya, supaya apa? Seseorang itu jangan sampai hilang fokus, ya, jangan sampai dia jangan sampai perhatian dia, ya, terganggu, ya, dengan urusan-urusan yang lain selain daripada solat yang dia sedang kerjakan, ya. Kerana itulah yang akan berlaku, ya, seperti mana yang jelas dapat kita lihat. Kalau makanan dah dihidangkan, ya, apatah lagi kalau dalam keadaan lapar, ya, dengan bau yang semerbak, yang mengailiurkan, ya, lalu kita nak salat juga, ya, apatah lagi kalau makanan tu boleh kita nampak, baunya boleh kita bau di sebelah kita, di belakang kita, ya, lalu kita nak salat, tentu sahaja dapat kita bayangkan bagaimana, ya, khusyuk ataupun konsentrasi kita di dalam solat itu akan terganggu, ya. Walau bagaimanapun harus kita ingat bahawa saranan ini adalah selama mana masa itu mengizinkan, masa atau waktu untuk kita nak kerjakan solat fardu itu, ya, mengizinkan untuk kita makan terlebih dahulu, ya. Adapun kalau masa sudah suntuk, maknanya tidak ada ruang untuk kita makan dulu, maka dalam keadaan sebegitu kita perlu solat dulu baru makan. Ini berdasarkan kaedah, ya, siapa nak tulis, berdasarkan kaedah bahawa perkara sunat, ya, tidak boleh sampai, ya, menggugurkan perkara wajib. Jangan sampai kerana kita nak mengejar satu perkara sunat, kita punya kewajipan tergugur. Perkara sunat di sini apa? Kita mendahulukan makan dulu supaya dapat fokus, supaya kita dapat konsentrasi. Tapi jangan kerana kita mengejar makan sehingga waktu solat terkeluar, sehingga kita terlajak solat di luar waktu, ya. Sedangkan solat dalam waktu adalah wajib, dan solat di luar waktu dengan sengaja adalah haram, ya, dilarang. Maka perkara sunat tidak boleh sampai, ya, menggugurkan perkara wajib. Daripada hadis ni dapat kita mengambil beberapa faedah. Kita kata yang pertama, ya, seperti mana jelas dalam hadis yang kita telah bacakan tu, bahawa makanan dan minuman, ya, sekiranya ia telah dihidangkan ketika mana azan atau ikamat telah dikumandangkan, ya, maka hendaklah didahulukan makan minum itu selama mana waktu tak suntuk, ya. Itu yang pertama, ya. Yang keduanya, di sini ada perincian, ya. Para ulama ada pendapat
melihat hadis ini secara umumnya, ya, bahawa sekiranya makan minum itulah dihidangkan, maka hendaklah ia didahulukan, ya, umum, ya. Tapi dalam masa yang sama ada juga pendapat melihat bahawa hanya sekiranya kita hanya mendahulukan makanan minum itu daripada mendirikan solat, sekiranya kita ada keperluan kepada makanan minum tu. Keperluan di sini maknanya apa? Dalam keadaan lapar sangatlah, ya, dah kempunan sangatlah, ya, Buka puasa Ustaz. barakallahu fiik, ya, khususnya kita buka puasa. Walaupun buka puasa ni dia lebih khusus lagi, ya, tapi ini nak kata umum, ya, bukan saja buka puasa, ya, umum. Makan minum telah dihidangkan. Tapi itulah dia ada perincian dia, ya. Ada pendapat melihat bahawa hanya kalau kita ada keperluan pada makanan minum tu, dengan erti kata kita akan terganggu solat kita sekiranya kita melewatkan makan minum itu, ya. Juga daripada faedah daripada hadis ni dapat kita mengambil faedah, ya, bahawa mendahulukan makan minum, ya, yang telah dihidangkan boleh dijadikan sebagai keuzuran, ya, untuk kita meninggalkan solat jemaah di masjid, ya. Mendahulukan makanan minum, ya, yang telah dihidangkan ketika azan atau ikamat telah dikumandangkan, boleh menjadi keuzuran untuk kita meninggalkan solat jemaah, ya. Tapi dengan syarat jangan dijadikan sebagai rutin, ya. Waktu azan je dibuka PTS dia, ya. Waktu ikamat je dia buat kopi dia ke apa ke, ya. Tapi kita melihat kalau jemaah masjid itu kerana ada ada keramaian ataupun majlis yang tertentu, mereka sama-sama mendahulukan makan minum tu, mendahulukan jamuan yang telah disediakan itu, maka di situ tak ada masalah, ya, kerana tidak ada istilah, ya, tertinggal solat jemaah, tertinggal solat jemaah, kerana itulah jemaah. Cuma jemaah tu tengah makan dulu, jadi situ tak ada masalah, ya. Baik, itu hadis yang ke-57. Kalau kita lihat dalam hadis yang ke-58, ya, juga daripada riwayat Aisyah, ya, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam hadis ni ada sedikit tambahan faedah, di mana Aisyah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, tidak ada solat ketika makanan sudah dihidangkan, ya, satu, dan dalam keadaan dia, yakni seseorang yang nak solat tu, dan dalam keadaan dia menahan air kecil, ya, atau besar, ya. Jadi ada dua perkara. Satu, makanan telah dihidangkan, ini yang kita telah bincangkan tadi. Tapi yang keduanya iaitu dalam keadaan menahan daripada air kecil, ya, atau besar, ya. Jelas kita melihat mengapa Rasulullah, ya, melarang, ya, kita daripada solat dalam keadaan makanan telah dihidangkan, atau kita solat dalam keadaan menahan daripada nak membuang air, ya, seperti sebab yang kita telah sebutkan tadi, kerana dia akan menyebabkan fokus atau khusyuk kita terganggu ketika mengerjakan solat tu. Cuma di dalam hadis ini, ya, dan
dalam hadis yang sebelum ni juga, adanya perbezaan di kalangan para ulama, ya, tentang apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah tidak ada solat. Ini yang saya kata tadi, ada perincian tadi, di mana penterjemah kata tidak sah salat, ya. Tapi kita kata yang terbaiknya kita kekalkan pada asalnya. Kita terjemah seadanya, jangan buat tambahan. Maka kita kata tidak ada solat. Kenapa? Kerana ulama berselisih pendapat. Ya, ada dua pendapat tentang apa yang dimaksudkan tidak ada solat. Ini kena perhatikan. Hakikatnya ni masalah ni cukup penting, ya. Dan dia berkait rapat dengan banyak lagi nas-nas yang hampir serupa, walaupun mungkin dalam bab yang lain, bahkan sehingga dalam bab akidah, ya. Tetapi dia menggunakan kaedah yang sama, membuatkan ramai orang salah faham, ya. Kita lihat, tidak ada salat. Ini ayat apa? Ayat nafi. Dia menafikan sesuatu. Rasulullah menafikan apa? Salat. Apa yang dinafikan di sini? Apa maksud tidak ada salat? Ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang didokong oleh mazhab Zahiri. Ya, ini siapa yang mengaji fiqh, dia kena ambil tahu jugalah. Ya, jangan sampai tak tahu bahawa mazhab hakikatnya dia tidak hanya tertumpu kepada 4 mazhab, tetapi juga di antara mazhab yang dianggap ada nilainya, ya, iaitu mazhab Zahiri. Ini bukan, dia tak ada kait dengan mazhab Syiah ke apa. Tak, Syiah ni semua dah memang sesat, terkeluar dah, tak payah cerita. Tapi Zahiri ini dia juga dianggap sebagai satu mazhab yang mu'tabar, yang ada nilainya. Bahkan tokoh-tokohnya juga diiktiraf keilmuan mereka, ya. Antaranya adalah yang tokoh yang disandarkan kepadanya mazhab Zahiri ni, iaitu Daud bin Ali Al-Zahiri, wafat pada tahun 270, ya. Dia dianggap tokoh utama dia. Juga termasuk di antara kalangan tokohnya yang cukup terkenal adalah Imam Ibn Hazm. Dia datang kemudian, ya. Jadi mazhab Al-Zahiri dan juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ya, seorang mujaddid, seorang tokoh yang cukup terkenal yang datang kemudian pada tahun 700 Hijrah. Mereka melihat bahawa yang dinafikan dalam ucapan Rasulullah tidak ada salat adalah, ya, kesahihan salat itu sendiri. Itu yang diterjemahkan oleh penterjemah tadi. Tidak sah salat. Apa artinya tidak sah salat? Maknanya terbatal. Jadi ini satu hukum yang berat, yang kita kena ambil perhatian. Maknanya kalau makanan tu telah dihidangkan, ya, atau orang tu tengah dalam keadaan menahan, di salat juga tak sah salat. Jadi kena ambil perhatian menurut pendapat yang pertama, ya. Walaupun adanya perbezaan di kalangan di antara mazhab Zahiri dan juga pendapat Ibn Taymiyah, mazhab Zahiri melihat bahawa dia tak sah secara mutlak, maknanya tak sah secara umumnya. Tapi Ibn Taymiyah dia mengkhususkan, dia kata hanya tak sah kalau orang itu perlu kepada makan minum tu, ya. Tapi mazhab Zahiri melihat secara umum. Awak dah kenyang sekalipun, tapi tuan rumah dah bagi makan minum, dihidangkan kopi, tapi kita dah, alah kopi ni lagi, kan, misalnya, alah makanan ni lagi, contoh. Mana kita tak perlu, kita dah kenyang ke apa ke. Tapi menurut mazhab Zahiri terbatal sebab telah dihidangkan. Di mazhab Zahiri ini dia kembali kepada perkataan zahir atau perkataan literal. Terjemahannya literal. Jadi mereka mentafsirkan, memahami
nas secara ini di antara kaedah mereka adalah mereka mentafsirkan satu nas Al-Quran atau hadis itu secara literal. Maka mereka melihat Rasulullah kata tidak ada salat, dan mereka memahami secara literal, maknanya tidak ada salat. Rasulullah menafikan salat tu. Kita salat juga Rasulullah nafikan, tak ada salat. Dengan erti kata tak sah salat tu secara umumnya, ya. Itu pendapat yang pertama, berbeza dengan pendapat yang kedua, iaitu pendapat jumhur, majority, ya, mazhab, ya, 4 mazhab, Hanafi, Maliki, ya, Syafi'i dan juga Hambali, ya. Mereka melihat bahawa yang dimaksudkan atau yang dinafikan dengan ucapan tidak sah atau tidak ada solat, mereka memahaminya dari sudut tidak sempurna solat, bukan tidak sah solat. Tidak sempurna solat, ya, dalam keadaan makanan telah dihidangkan, atau dalam keadaan seorang itu menahan diri daripada buang air. Apa? Tidak sempurna. Jadi mereka memahami bahawa Rasulullah sekadar menafikan kesempurnaan, bukan kesahihan salat tu. Maknanya salat tu sah tapi tak sempurna. Itu yang dimaksudkan dengan makruh, ya. Tapi kalau pendapat yang pertama, pendapat Zahiri tadi, mereka memahaminya apa? Assalamualaikum. Kalau makanan minum dihidangkan, ini soalan kefakihan ni. Menurut pendapat Zahiri, kalau makanan telah dihidangkan, atau seorang itu menahan diri daripada buang air, tapi dia salat juga, apa hukumnya? Menurut pendapat Zahiri, tak sah. Tapi di perbuatan itu dianggap apa? Haram. Tak sah. Macam orang salat dalam keadaan tak ada wuduk lah, tak sah, ya. Tapi dalam perbuatan itu sendiri adalah haram, ya. Berbeza dengan pendapat jumhur, mereka melihat, pendapat majoriti, mereka melihat bahawa tidaklah sampai haram tetapi makruh, ya. Perbezaan di antara para ulama di dalam masalah ini seperti mana yang kita telah jelaskan tadi, ini kerana pokok perselisihan ataupun pokok perbincangan di dalam suatu penafian, ya, apakah yang dimaksudkan bila kita nafikan sesuatu? Apa yang dinafikan sebenarnya? Kalau kita kembali kepada bahasa Arab secara amnya, atau kepada bahasa syarak secara khasnya, suatu penafian itu membawa 3 maksud. Ini kena tulis, ya. Suatu penafian, bila kita kata tidak ada, atau tidak sah, atau apa juga tidak, bila kita nafikan sesuatu, dia membawa 3 maksud, ya. Atau dia membawa salah satu daripada 3 maksud. Asal satu penafian adalah dinafikan kewujudannya, ya. Bila kita kata Ahmad tidak ada, penafian kan? Apa yang dimaksudkan di sini? Dinafikan apa? Adakah dinafikan Ahmad tidak ada maknanya kepala dia tak ada, badan dia ada? Ada orang faham macam tu, ya. Dia ada tapi handphone dia tak ada, misal. Tak. Bila orang kata Ahmad tak ada, kita akan memahami terus pada maksudnya yang pertama, bahawa dinafikan kewujudannya. Dan ini yang dimaksudkan bila kita kata tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kita nafikan apa? Kewujudan Tuhan selain daripada Allah. Itu yang maksud kita, la ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu ayat nafi itu. Jadi yang dimaksudkan dengan nafi di sini apa? Kewujudan. Maka ini adalah asal dalam suatu penafian.
Bila sesuatu itu dinafikan, dia terus merujuk kepada maksudnya yang pertama, ya. Tetapi ada kalanya dia tidak boleh difahami dengan maksud yang pertama, ya. Khususnya dalam keadaan sesuatu tu ada, ya, tetapi dinafikan juga, ya. Contoh, tulis contoh ni supaya boleh faham. Nanti dipening. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la salata min ghairi wudu. Tidak ada salat tanpa wudu, ya. Tidak ada salat tanpa wudu. Apa yang dimaksudkan? Ya. Kalau kita nak nafikan kewujudannya, ada kalanya tak boleh. Orang tu solat juga. Orang jahil, barangkali mu'allaf, tak tahu hukum hakam, dia solat tanpa wudu. Kita nak nafikan apa? Solat tu ada depan kita, dia tengah solat tanpa wudu. Kalau kita kata solat tu tak wujud, ni ada ni, dia dah solat ni depan mata lagi. Macam mana kita nak nafikan kewujudannya? Tak boleh kan? Ini dalam keadaan yang kedua. Asalnya bila kita nafi sesuatu, kewujudannya. Kalau tak boleh kerana jelas dia ada, maka di sini baru kita mengambil maksud yang kedua, iaitu dinafikan kesahihannya. Ini peringkat yang kedua. Kalau tak dapat dinafikan kewujudannya, dia akan difahami dengan maksudnya yang kedua, dinafikan kesahihannya, ya. Seperti mana dalam ucapan, ya, hadis tidak ada solat tanpa wudu. Yang dinafikan di sini adalah kesahihannya, ya. Ada kalanya kewujudannya tidak dapat dinafikan, kesahihannya juga tak dapat dinafikan. Dia ada dan dia sahih, tetapi dalam satu ucapan tu dinafikan juga seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang kamu sehingga dia cinta untuk saudaranya seperti mana dia cinta untuk dirinya. Rasulullah nafikan keimanan seorang itu. Tidak beriman seorang kamu sehingga dia cinta untuk saudaranya seperti mana dia cinta untuk dirinya. Dengan erti kata, apa yang kita ada, kita kena usaha untuk mendapatkan yang sama, yang serupa untuk saudara kita. Yang mana kita lihat pada hari ini ramai daripada umat Islam yang gagal, ya. Mana kalau awak naik kereta BMW misalnya, keimanan kita menuntut supaya kita berusaha supaya orang keliling kita semua ada kereta yang sama. Berapa ramai yang berusaha? Di action lagi adalah, kan? Jauh sekali nak berusaha. Dia kata padan muka adalah, kan? Jadi adakah kita nak nafikan di sini? Hadis mengatakan tidak beriman. Yang pertama, adakah kita nak memahami dengan maksud yang pertama, dinafikan keimanan dia, bahawa orang macam ni tak beriman, ya? Atau adakah kita nak nafikan kesahihan iman dia? Kita mendapati bahawa dalam kedua keadaan ini tidak dapat, kerana syarak dalam nas-nas yang lain tetap menganggap orang itu beriman, kan? Kerana tak ada seorang pun ulama kata kalau engkau tak berusaha untuk mendapatkan benda yang serupa seperti yang kau nikmati untuk saudara engkau yang lain, engkau kafir. Tak ada siapa kata macam tu, ya.
Maka ini menuntut supaya kita tak dapat lari daripada memahaminya dengan maksudnya yang ketiga, yang terakhir, iaitu yang dimaksudkan di sini, tidak beriman seseorang kamu sehingga dia cinta untuk saudaranya seperti mana dia cinta untuk dirinya. Yang dinafikan di sini bukan keseluruhan iman itu, bukan kesahihan iman itu, tetapi kesempurnaannya. Dia ada iman tapi tak sempurna, dia ada kurang, ya. Sebanyak mana dia tak cinta untuk saudaranya itu, sebanyak itulah dia berkurang, ya. Kita boleh faham, kita bagi contoh lah. Tak tahulah dalam bahasa Melayu boleh pakai ke tidak. Tadi kita kata Ahmad kan, ini Ali pula. Ali dah datang dah, dia ada depan kita ni. Contoh, ada siapa nama Ali? Tak ada lah, dia ada. Tapi kita kata Ali tak ada hari ni, dia ada depan kita. Tapi seorang guru tu dia kata Ali tak ada pada hari ini. Apa yang dimaksudkan oleh guru tu? Ini yang perlu kepada kefakihan. Si guru dia tak menafikan kewujudannya kerana dia ada depan mata ni, ya. Bukan tak nafikan kesahihan, ni bukan Ali ni. Tak, ni Ali. Maka ini yang kita kata yang dimaksudkan oleh keseluruhan Ali tu tak ada. Apa artinya? Bukan kepala dia tak ada, tak, konsentrasi dia. Dia ada badan dia, tapi kepala, fikiran dia melayang di luar. Nampak? Jadi ini yang kita kena ambil perhatian, ya, dalam kita memahami sesuatu penafian. Asalnya difahami dengan maksud yang pertama, kewujudannya. Sekiranya tak dapat, kita memahaminya pada maksud yang kedua, iaitu kesahihannya, ya. Sekiranya tak dapat, kita memahaminya dengan maksud yang ketiga, iaitu kesempurnaannya, ya. Ini yang membuatkan para ulama berselisih, ya. Maka pendapat yang pertama, mereka memilih maksud yang kedua, kesahihan, ya, iaitu pendapat Zahiri tadi, ya. Pendapat jumhur, mereka memilih maksud penafian tidak ada salat di sini adalah dengan maksudnya yang ketiga, yang terakhir, ya, iaitu kesempurnaannya, ya. Maka ini ada perbezaan, ya, perbezaan pendapat, ya. Kalau kita nak kata yang mana yang sahih, ya, kita tidak dapat memberikan satu orang kata jawapan yang pasti. Ini kerana asal satu penafian adalah kalau tak dapat dinafikan kewujudannya, dipahami dengan kesahihannya, ya. Maka ini kita kata pendapat Zahiri dalam keadaan ini dia lebih kuat kerana dia berpegang pada kaedah. Pendapat jumhur, tinggal persoalan di sini, mengapa mereka memilih pendapat yang paling rendah, maksud yang paling terakhir, iaitu kesempurnaan. Dia perlu kepada dalil sampingan untuk menyokong tu. Pendapat Zahiri dia tidak perlu kepada dalil sokongan kerana dia berpegang pada kaedah. Yang perlu kepada dalil sokongan siapa? Pendapat jumhur, pendapat yang kedua, yang kata yang dinafikan di sini adalah kesahihan, ya. Tidak ada dalil yang menyokong kecuali ijtihad semata-mata. Jadi ini ada masalah ijtihad lah, ya. Baik, dapat kita mengambil daripada hadis ini beberapa faedah, ya, tentang makruhnya salat. Ini kalau ikut pendapat jumhur lah. Makruhnya salat kalau ia dikerjakan dalam keadaan makanan telah dihidangkan atau dalam keadaan seseorang itu, ya, menahan diri daripada buang air, ya.
selama mana waktu tidak suntuk. Faedah yang kedua tentang perlunya kita khusyuk, atau dengan erti kata yang lebih tepat, kewajipan khusyuk di dalam solat. Kewajipan untuk kita khusyuk ketika solat. Dan faedah yang ketiga adalah tentang perlunya kita menjauhkan diri daripada segala yang boleh mengganggu kekhusyukan kita. Maksudnya kalau kita kena makan dulu, kita makan dulu. Kalau nak buang air, kita buang air dulu. Supaya kita bebaskan diri daripada segala yang boleh mengganggu konsentrasi kita ketika solat. Ni kena ambil perhatian ni. Pernah tak kita nampak gambar orang salat di tepi jalan? Ini yang saya nampak lah. Penunggang motor besar, dia letakkan motor di tepi jalan dan dia solat di situ. Sekali pandang, kita kata Masya Allah, bagus. Tapi insya-Allah pada hari ini kita ada kefakihan bahawa ini bukan bagus, ini makruh, kalau bukan haram. Kerana dia solat di tepi, dia solat pada tempat yang boleh mengganggu konsentrasi dia. Sikit-sikit ada kereta, sikit-sikit ada motor, pek kan. Ada juga antara gambar yang mungkin kita nampak, jemaah orang Islam di negara orang kafir. Barakallahu fiik. Mereka salat di khalayak umum dengan orang putihnya lalu lalang. Tengok, ni apa ni, kan? Tapi kita mungkin barangkali kita tak faham. Ini bagus. Sekali lagi kita memberi bagus kita kepada kumpulan jemaah ini, kerana mereka seolah-olah sedang mendirikan, menegakkan syiar Islam di hadapan orang kafir atau di hadapan orang yang jahil, yang tidak menjaga salat mereka. Masya Allah, mereka ini sedang memberi contoh teladan yang baik kepada masyarakat. Ini persepsi orang awam yang perlu kita perbetulkan. Kadang-kadang tengah solat di stesen bas, stesen kereta api ke mana, orang tengah lalu lalang ni. Solat di pasar, orang tengah lalu lalang. Maka insya-Allah kita akan dapat memperbetulkan kefahaman kita dengan kita telah membaca kedua hadis tadi, bahawa perbuatan ini paling kurangnya makruh. Kenapa? Kerana banyaknya gangguan di keliling. Lagi-lagi kalau dengan negara orang kafir tadi tu, lagi teruk. Kerana kadang-kadang negara Islam pun apa kurangnya, tapi kita kata negara orang kafir lagi teruk. Kerana orang kafir ni mereka tak tahu mereka lah seburuk manusia, khususnya wanita-wanitanya, dengan pakaiannya tak senonohnya, kan? Macam mana nak solat? Lawannya, astagfirullah. Perempuan tu, Masya Allah, subhanallah, astagfirullah. Macam mana dia nak solat? Boleh kita bayangkan, ya? Ini persepsi, pemahaman kita yang perlu kita perbetulkan.
Maka kerana itu kita kata sepatutnya mereka solat kat mana? Ini soalan cepu mah ni. Tapi nak solat kat mana? Kita kata solatlah kat mana-mana, bukan situ. Kan? Kerana seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk tempat di atas muka bumi ni adalah pasar, dan sebaiknya adalah masjid. Jadi subhanallah, mereka telah menterbalikkan daripada solat kat masjid, mereka solat di pasar. Nampak bagaimana mereka telah mengubah ketuntutan syarak. Dan kita ni pula yang jahil, kita pula kata bagus orang ni, kan? Ya, ingat dia solat, tapi dia lupa solat kat masjid. Ya, jadi kita kata barangkali walaupun seperti mana yang kita raikan, ada kalanya tidak ada masjid yang berhampiran, tapi kita kata setidaknya kita perlu berusaha, ya, untuk mendapatkan tempat yang boleh kita khusyuk, ya. Dan tempat ini bukan dengan adanya orang lalu lalang, ya, di keliling kita, ya, dengan tempat tempat urusan manusia, ya, seperti di, ya, stesen kereta api, tempat stesen bas, di hadapan kedai, ya, di sini tempat jual beli kita jadikan tempat solat pula. Jelas ini adalah satu perbuatan yang salah, ya. Begitu juga dengan persoalan biasa orang tanya, boleh tak kita solat dengan televisyen terbuka? Ya, dia solat dengan televisyen terbuka, ya. Lebih-lebih lagi jenis yang televisyen ni dia kena 24 hours on, ya, supaya dia dapat suasana hidup, ya. Ada jenis orang macam tu, dia tak boleh senyap, dia tak boleh, dia kena ada bising juga, ya. Di sini juga kita kata dalam kita solat kita menuntut supaya kita, ya, tutup televisyen tu. Walaupun kita kata kalau dikeluarkan terus lagi baik, kan. Begitu juga dengan radio, ya. Boleh pula sambil solat dengan berita-berita, takut terlepas ke apa ke, kita kata tak boleh juga, ya. Boleh juga kita cuit perhatian tentang mereka yang berdemonstrasi seperti mana yang kita lihat baru-baru ni. Tapi mereka tak lupa solat. Maka kita nampak gambar-gambar dipaparkan kepada kita dalam suasana demonstrasi, stadium ke apa, mereka solat, ya. Maka kita perlu cuit perhatian bahawa paling tidaknya perbuatan demonstrasi itu menyalahi sunnah, ya. Tapi kalau mereka nak perselisihkan pula, kalau mereka nak perselisihkan pun, kita kata paling kurangnya kau solat tu dalam keadaan, ya, dia demonstrasi masyarakat majmuk, kan, berbilang bangsa dan agama. Ini masalah. Kalau mereka solat berjemaah, satu jemaah, itu bagus. Tapi kita mendapati bahawa mereka berjemaah dengan kumpulan-kumpulan kecil, yang lain tak solat. Ini macam mana ni? Demonstrasi berjemaah, tapi solat lebih teruk lagi, ada beberapa jemaah lagi. Kiblat pula lain-lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jelas jatuh di timpa tangga. Sudahlah demonstrasi tidak ikut sunnah, lalu solat yang didirikan memang menyelisihi sunnah, ya, kerana ada kiblat 4 penjuru, utara, selatan, timur, barat, ya. Ini semua kita kena ambil perhatian, ya. Sambil demonstrasi solat kat tepi jalan, kita kata, ya, sudahlah anda membuang masa dengan menyertai perarakan-perarakan yang tidak menepati sunnah, yang tidak menepati cara Rasulullah, tidak menepati cara salaf.
Lebih penting lagi, solat yang kau dirikan bukan tempatnya di tepi jalan. Sesungguhnya jalan raya tidak didirikan untuk kita, tidak dijadikan untuk kita jadikan sebagai tempat solat. Ya, ya, tempat lalu lalang manusia. Jelas paling tidaknya akan mengganggu, ya, orang yang lalu lalang. Kita kadang-kadang pemahaman kita, oh kalau salat kita kena hormat dia, kan? Kadang-kadang ada pemahaman kata, kalau orang salat di tepi jalan, kita kena hormat dia. Dia salah tu. Perlu perbetulkan pemahaman bahawa orang yang salat ini yang tak hormat pada orang yang lalu lalang. Itu yang betul. Kenapa? Kerana ini jalan, bukan masjid. Memang kita tak nafikan bahawa seperti mana hadis Nabi SAW, di antara keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah di mana juga permukaan bumi ini adalah tempat salat, kan? Tak perlu pada masjid dan surau. Tetapi kita kena faham juga, jangan sampai kita salat di tempat orang lalu lalang. Ini kena raikan juga. Jangan kita ambil satu nas dan kita lupa nas-nas yang lain. Ini salah, ya. Kerana apa yang pasti, hak lalu lintas, hak jalan raya perlu kita dahulukan. Kita perlu raikan. Kerana tak ada siapa yang nafikan, kan? Kalau dia nak cuba nak menegakkan kebenaran yang basah pun lah, ini dah masuk waktu ni, kita nak solat. Kita kata kalau macam tu, awaklah masuk je waktu, kau pergi solat kat tengah jalan. Tak ada siapa yang kata, oh kena hormat dia. Kenapa bila demonstrasi kena hormat, bila di luar demonstrasi tak perlu hormat? Kita kata dalam keadaan, dua-dua keadaan dia sama. Jalan raya bukan tempat solat. Tidak ada istilah bila demonstrasi ke jalan raya bertukar jadi masjid. Tak ada. Ini kita kena perbetulkan kefahaman kita, ya. Bagaimana pula solat, ya, dalam kapal terbang? Ini juga ada permasalahan lah, ya. Boleh tak kita solat dalam kapal terbang? Di sini yang kita kata ada perincian, ya. Betapa perlunya kita perlu kepada kefakihan, ya. Kerana kita melihat syarak dalam kedua-dua keadaan dicela. Keadaan kita bersikap melampau dan keadaan kita bersikap sambil lewa, dua-dua ni dicela. Dalam contoh-contoh yang kita berikan tadi, solat di tepi jalan raya, solat di hadapan televisyen, solat di pasar, ini adalah keadaan di mana kita bersikap sambil lewa. Kita nak cepat, solat je lah kat sini. Ini sambil lewa, ya. Kita kata ini dia tegah juga. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita bersikap melampau sehingga kita kata tak boleh solat kecuali kat masjid, tak boleh solat kecuali di surau, solat di kawasan lapang tak sah, atau solat dalam kapal terbang atau kereta api pun tak sah. Ini sikap melampau. Dan kita melihat dua sikap ni ada. Sikap melampau, sikap sambil lewa, dua-dua ada dalam masyarakat. Kerana kita melihat bahawa ramai yang jemaah-jemaah, khususnya jemaah haji, jemaah umrah, mereka telah mewujudkan satu istilah, satu ibadah yang baru sebenarnya, iaitu solat hormat waktu. Apa artinya solat hormat waktu? Ini lihat dia, solat yang didirikan dalam keadaan yang tidak mengizinkan, iaitu tidak mengizinkan untuk mereka berdiri, ya, berjemaah, apatah lagi berjemaah, ya. Mereka tidak dapat mengerjakan solat sebegitu. Sebaliknya, mereka terpaksa mendirikan solat dalam keadaan yang terpaksa, seperti dalam kapal terbang tadi. Tapi itulah
mereka mewujudkan satu istilah, iaitu solat hormat waktu ni. Ya. Maka akhirnya mereka kata tak boleh solat dalam kapal terbang, tak boleh solat dalam kereta api. Maka kalau mereka lewatkan, ya, daripada awal waktu sehingga ke pertengahan waktunya atau di hujung waktunya, jadi mereka solat ketika dah keluar daripada kapal terbang atau keluar daripada kereta api dan waktu solat masih ada lagi, itu tak ada masalah. Tapi sebesar-besar masalahnya adalah mereka melewatkan waktu solat tu sehingga terkeluar waktu. Mereka tahu bahawa perjalanan ni akan memakan masa berjam-jam, merentasi waktu beberapa waktu solat barangkali. Waktu Zuhur, waktu Asar, waktu Maghrib, waktu Isyak atau waktu Subuh. Jadi mereka dengan sengaja membiarkan waktu berlalu. Tapi kerana mereka merasa bahawa ada yang tak kena, tak boleh jadi kita duduk je dalam kapal terbang. Nak solat tak boleh, tapi biar duduk diam je, buat tak ada benda, tak boleh juga. Jadi kita buat solat hormat waktu. Apa artinya solat hormat waktu? Mereka dirikan solat seadanya, maknanya dalam keadaan mereka duduk, ya, maknanya rukuk pun tak sempurna, apatah lagi sujud ataupun duduk di antara dua sujud tu, tak ada, kerana keadaan tak mengizinkan. Mereka solat dalam keadaan macam tu. Akhirnya apabila mereka keluar daripada kapal terbang atau keluar daripada kereta api dan sebagainya, mereka ulang balik solat yang mereka telah terlepas tadi. Mereka qada, mereka istilahkan itu sebagai qada. Ini solat hormat waktu. Maksudnya solat yang didirikan dalam kapal terbang atau kereta api tadi itu mereka anggap sebagai tak sah. Kerana itu mereka ulang balik. Tapi kalau macam tu kenapa buat? Ini soalan cupumah ya. Kenapa buat? Untuk hormat pada waktu, supaya jangan kita biarkan waktu solat tu berlalu tanpa kita buat apa-apa. Itu tak betul juga dia kata. Tapi kita kata dua-dua tak betul. Engkau biar waktu berlalu tanpa kau solat, memang tak betul. Dan engkau solat dengan istilah hormat waktu, lalu engkau ulang balik bila kau keluar daripada kapal terbang atau kereta api, itu pun tak betul. Kerana apa yang pasti, ya, tidak ada petunjuk daripada nas ataupun amalan salafus salih, generasi awal umat Islam, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tak pernah ada mereka buat macam tu. Bahkan kita mendapati bahawa perbuatan mereka, ya, solat dengan istilah hormat waktu, lalu mereka ulang balik solat dengan istilah qada di luar waktu, menyalahi tuntutan syarak untuk kita tetap salat dalam waktu. Tuntutan supaya kita menjaga salat yang kita nak dirikan itu dalam waktunya. Seperti mana dalam firman Allah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat, ya, yang diwajibkan ke atas orang yang beriman telah ditetapkan waktu-waktunya. Satu. Yang keduanya, perbuatan kita menganggap bahawa salat yang kita dirikan dalam keadaan kita tak mampu untuk berdiri dan kita tak mampu untuk nak tunaikan rukun-rukun salat yang lain seperti rukuk dan sujud, sebagai tak sah kerana kita sekadar salat dalam keadaan duduk. Ini juga menyalahi nas-nas syarak, prinsip-prinsip umum syarak yang menuntut supaya kita menunaikan sesuatu itu sekadar yang kita mampu. Syarak tidak pernah menuntut supaya kita melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Seperti mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak membebankan seorang hamba itu kecuali dengan apa yang dimampu. Maka
Hakikatnya kalau kita lihat, apa yang perlu untuk kita lakukan adalah kita kerjakan solat tu dalam waktu, dan kita kerjakan semampu kita, sekadar yang mampu, ya, walaupun dalam keadaan duduk. Bahkan kita kata walaupun dalam keadaan tak mampu untuk kita nak menghadap kepada kiblat. Kerana kita mendapati bahawa syarak sentiasa memberi laluan keluar, jalan keluar, untuk memudahkan, ya, sesuatu ibadah yang nak dikerjakan. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa jalisan." Salatlah dengan keadaan berdiri. Kalau tak mampu duduk, kalau tak mampu baring. Ya. Begitu juga seperti mana dalam kalau tak mampu nak wuduk, kita melihat bahawa syarak sentiasa memberi jalan keluar. Kalau tak mampu wuduk, tayamum. Dan tidak ada istilah sampai ke tahap, dan kita melihat tak adalah sampai ke tahap orang tu tak boleh nak wuduk dan tak boleh tayamum. Itu memang jarang-jarang sekali lah. Ya. Ya. Maka kesimpulan kita kata tidak ada istilah, ya, salat hormat waktu. Bahkan perbuatan mereka menganggap, perbuatan mereka membiarkan, sekiranya mereka membiarkan, ya, waktu berlalu tanpa mereka salat. Kalau mereka salat dengan istilah hormat waktu, kita kata niat itu perlu diperbetulkan, bahawa itulah salat yang sahnya, tak perlu diulang. Ya. Tapi lebih parah kalau seorang itu menganggap bahawa kalau disolat dalam keadaan macam tu, dalam keadaan duduk saja, tak sah, dan dia membiarkan sampai waktu berlalu, dan dia dengan tanggapan dia boleh qada. Kita kata ini lagi parah. Kerana seperti mana yang kita telah jelaskan sebelum ni, hakikatnya tidak ada keuzuran untuk seorang itu membiarkan waktu salat berlalu tanpa disalat, kecuali dua keuzuran, iaitu terlupa dan tidur. Ini dalam keadaan mata terlihat terjaga je, lepas tu dia biar waktu berlalu, ya, atas alasan tak boleh berdiri, itu bukan satu keuzuran, ya. Bahkan engkau duduk dalam keadaan macam tu, hakikatnya itu satu keuzuran, ya, yang diterima syarak. Maka kita kata kalau engkau qada, hakikatnya dia tidak akan tertunai pun, kerana engkau telah membiarkan waktu salat berlalu dengan sengaja tanpa salat. Maka jelas engkau telah mendirikan waktu salat, kau telah mendirikan salat yang telah ditetapkan waktunya di luar waktunya dengan sengaja. Ya. Baik, kita kembali kepada hadis. Kita ada masa ke? Baik, rasanya masa pun dah. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil daripada kedua-dua hadis yang kita telah bacakan adalah tentang perlunya kita khusyuk, ya. Dan apa yang dapat kita faham daripada perkataan khusyuk, ya. Khusyuk dalam bahasa Arab, khusyuk, ya, kita lihat dalam bahasa Melayu pun khusyuk, ya, boleh kita faham dengan, ya, dengan sepenuh perhatian, ya, dengan sungguh-sungguh, ya. Dan kalau kita lihat istilah khusyuk ni, dia kembali kepada hati, kepada jiwa kita, ya. Cumanya kita mendapati bahawa khusyuk itu dapat diterjemahkan pada anggota zahir kita. Kerana orang yang dianggap khusyuk, ya, adalah orang yang mengurangkan pergerakan anggota dia, ya. Dengan istilah, kalau orang tu tengah solat tapi banyak pergerakan dia, atau matanya melilau kiri dan kanan, ini orang yang itu satu tanda bahawa orang itu, ya, hilang khusyuk dia ke dalam solat dia, ya. Baik, saya ingat cukup sekadar itu. Ya, kita boleh berhenti di situ. Kalau ada sebarang pertanyaan.
dalam keadaan kita tak boleh sampai nak bertayang. Contoh jam saya operasi pukul 1 tengah hari, pukul 10 malam. Macam mana dia buat? Nak kata tak boleh tayamum, boleh tayamum. Oh, tak boleh sentuh apa, badan tak boleh gerak lah. Kita sebab kita dah suci, sebab itu operation kita dah pakai gear. Oh, tak boleh nak bersuci. Ya. Saya mau tak boleh pegang apa lah. Badan pun, pakaian pun mungkin ada najis. Macam tu. Ha? Sama juga. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang itu dia terlantar di hospital. Ya. Dia tidak ada kemampuan untuk nak menukar pakaian dia. Pakaian dia barangkali kotor. Ya. Dia tak dapat nak bergerak untuk ambil wuduk. Bahkan tak dapat nak bergerak untuk sampai nak tayamum pun di tepi katilnya. Nak tepuk kat dinding kat tepi pun tak mampu. Ya. Maka di sini kita kata, sekiranya ada orang yang boleh bantu untuk dia menukar pakaian dia, atau membawakan air wuduk untuk dia, mewudukkan dia, ketika kita kata itu yang wajib. Ya. Tetapi kalau tak ada, atau ada tapi tak ada, ada orang tapi orang tu super tak ada, apa ni, ada nurse yang bukan mahram, nak suruh pakai, nak tukar pakaian, macam mana? Tak boleh. Ya. Sampai haram. Ya, nantinya menampakkan aurat kepada bukan muhrim. Ya. Kerana berdasarkan kaedah syarak, kalau kita diberi pilihan antara satu kewajipan dengan satu yang haram, dengan erti kata kita nak dapat benda yang wajib ni, kita terpaksa buat yang haram, kita kata kewajipan itu tergugur. Menjaga yang haram itu perlu didahulukan. Boleh faham Maka kita kata tak boleh kita nak suruh nurse tukar seluar kita. Tak boleh. Itu bukan satu keuzuran. Maka akhirnya kalau ada orang, itu yang terbaik, itu yang sewajibnya. Tapi kalau tak ada, kita kata seadanya. Dengan erti kata, tidak ada istilah kita membiarkan waktu solat berlalu begitu saja. Tak. Kita tetap wajib mendirikan solat, ya, walau dalam apa juga keadaan, ya. Dan kita anggap bahawa kewajipan nak bersuci, kewajipan nak berwuduk, bahkan sehingga bertayamum itu terangkat kerana ketidakmampuan kita. Ya. Ada soalan yang lain? Macam dalam khusyuk kan, buat khusyuk dalam solat ni. Contoh kalau kita kat rumah, kita ada dengan isteri nak solat sama Jumaat, dalam masa sama kita ada anak kecil, dia memang akan Barakallahu fiik. berjalan-jalan, lompat-lompat kat depan kita. Barakallahu fiik. Macam kita utamakan kita nak utamakan solat Jumaat ke, ataupun main seorang isteri jaga anak bagi kita macam mana? Ini memang satu soalan yang memang sering dilontarkan. Bagaimana kalau kita nak solat dengan adanya kanak-kanak berkeliaran, adanya kanak-kanak berlari-larian, ya, lompat sini sana? Jangan nak kata khusyuk, ya. Saya ingat soalan yang lebih penting yang kita nak tanya adalah, adakah terbatal solat kita kalau mereka lalu lalang di depan kita, kan? Ini kena ambil perhatian, ya. Kerana apa? Dalam solat kita diwajibkan untuk meletakkan sutrah. Apa tu sutrah? Penghadang. Penghadang iaitu sebagai tanda bahawa ini kawasan larangan. Dan sutrah ini kat mana kita letak? Di depan kita. Tak semestinya betul-betul tengah-tengah. Tak. Yang penting depan kita, ya. Dan kita perlu jaraknya jangan jauh, ya.
kena dekat. Lebih kurang ni apa? 3 hasta. Kena 3 hasta daripada kaki kita sehingga ke sutrah tu, penghadang tu. Ya. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha." Sekiranya seorang kamu salat menghadap sutrah, maka hendaklah dia mendekatinya. Maknanya jangan jauh sangat. Kalau jauh dinding kat belakang tu, itu bukan sutrah tu. Ya, itu dinding. Maknanya dia kena dekat. Jaraknya adalah 3 hasta tadi. Dan kita kata sutrah ni wajib. Seperti mana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusalli illa ila sutrah." Jangan kau salat kecuali dengan menghadap sutrah. Ya. Lalu Rasulullah kata, "Fa in marra ahadun falyadfa'hu." Sekiranya ada orang yang nak lalu antara kita dengan sutrah tu, hendaklah kita menghalangnya. Kita kena pasang ni apa? Palang tol ni. Palang penghadang. Kita kena halang dia. Fa in aba falyuqatilhu. Kalau dia degil juga, kita kena perangi dia. Kita halang dia betul-betul. Kita tolak dia. Fa inna ma'ahu qarin. Kerana sesungguhnya bersama dengan dia qarin dia, teman dia, iaitu syaitan, yang menyuruh supaya dia lalu juga, dengan tujuan untuk mengganggu solat kita. Jadi yang pertama kita kata kita kena solat menghadap sutrah. Dengan erti kata kalau tak ada sutrah, orang lalu di depan kita, dikhawatiri solat kita akan terbatal. Tapi kalau kita solat dengan ada sutrah, kalau orang lalu di belakang sutrah, maknanya bukan antara kita dengan sutrah tu, di belakang sutrah tu, tidak ada masalah. Kalau orang lalu di antara kita dengan sutrah tu, yang pertama kita kena halang. Tapi kalau dia ceroboh juga, apa yang pasti solat kita tetap dipelihara dan orang itu yang berdosa. Tapi dengan syarat kita kena telah berusaha menghalangnya. Ya. Jadi nak kata kawasan sutrah tu kita kena jaga. Tapi inilah dia timbul persoalan. Ada jenis yang tak makan sama, tak makan sama ni, yang tak kenal penghalang semua ni, iaitu kanak-kanak, anak-anak kat rumah. Awak buatlah macam ni, ada lompat atas ni. Bagaimana? Adakah dia akan merosakkan solat kita? Apatah lagi akan membatalkan solat kita? Kita kata kalau tak ada sutrah, ada kebarangkalian dia, kalau tak ada sutrah. Tapi kalau ada sutrah, ya, kita kata sebaiknya kita elakkan. Kita kembali kepada hadis ni. Janganlah kat tempat budak nak main itu juga awak nak solat. Itu memang cari pasal. Ini memang boleh mengganggu, dan dia khawatiri solat kita juga akan terkesan. Tapi kalau dalam keadaan itulah tempat solat kita dan dia pula datang, insya-Allah tidak ada masalah. Itu jawapannya. Tapi dengan syarat kita ada sutrah. Ya. Kita tahu bahawa budak-budak ni bukan yang kita tahu sutrah tak sutrah, tapi kita kena ingat bahawa sutrah tu wajib. La tusalli illa ila sutrah. Jangan kau salat kecuali menghadap sutrah. Kerana jangan kita lupa, bukan sahaja manusia yang mengganggu solat, bahkan kita kata selain daripada itu juga memang berusaha untuk mengganggu solat kita, khususnya syaitan. Kita khawatir kalau kita tak salat menghadap sutrah, solat kita dah memang terkesan dengan syaitan mengganggu kita di hadapan kita tanpa kita sedar. Tapi dengan ada sutrah, dia menjadi penjamin bahawa solat kita terus dipelihara. Boleh faham insya-Allah? Ya? Situasi di rumah Ustaz. Kalau sekiranya di masjid, di surau, adakah tidak digalakkan bawa anak-anak yang hyperaktif ni? Ini juga satu persoalan. Boleh tak bawa anak-anak ke masjid? Ya. Kita kata
secara prinsipnya kanak-kanak perlu digalakkan untuk dibawa ke masjid, menyalahi apa yang difahami oleh masyarakat. Kadang-kadang kita melihat, kadang-kadang kita berduka cita melihat adanya tanda-tanda dilarang membawa kanak-kanak. Isu umum mutlak, dia terus jatuh hukum penalti maksimum, haram, dilarang membawa kanak-kanak. Itu yang kita faham. Bawah 10 tahun belakang. 10 tahun belakang ini juga pembezaan yang tidak ada nas, tidak ada nas yang sahihnya. Ada nas tapi dhaif, yang membahagikan bahawa saf pertama, saf di hadapan adalah kaum lelaki, di belakangnya adalah kanak-kanak lelaki, dan di belakangnya adalah wanita, dan di belakangnya adalah perempuan, kanak-kanak perempuan. Ini ada nasnya tapi tidak sahih, ya. Bahkan kita mendapati bahawa dia menyalahi tuntutan syarak secara umumnya, yang menuntut supaya kita mendidik anak kita solat sejak kecil lagi. Muru auladakum bis salati bi sab'in, perintah supaya anak kamu solat ketika umurnya 7. Wadribuhum 'alaiha bi 'ashr, dan pukul mereka kalau umur mereka dah 10 tahun. Ya. Maka di situ dapat kita melihat syarak menuntut supaya kita mendidik anak kita solat. Kat mana lagi kalau bukan dengan bawa mereka ke masjid, kan? Khususnya kaum lelaki, kerana di rumah itu adalah untuk perempuan, lelaki kena datang ke masjid. Maka memang disyorkan untuk kita membawa anak-anak kita, ya, khususnya anak-anak lelaki itu, walaupun masih lagi kanak-kanak. Ini secara prinsipnya. Apa tujuannya? Jelas, supaya dia dididik untuk solat sejak kecil. Jangan bila dah umur, apa orang kata, dah balik terlajak, baru kita nak ajar di solat, ya, baru kita terhegeh-hegeh nak mengajar di solat. Itu jelas dah terlambat. Sebaliknya syarak, kita kata seperti mana pepatah kata apa, melentur buluh dari rebungnya, lebih kurang. Jadi kita nak mendidik anak-anak kecil supaya solat daripada kecil, maka dengan turut membawa mereka ke masjid. Ini supaya bukan sahaja untuk membiasakan dia solat, tapi hakikatnya untuk mendidik anak-anak tu, kanak-kanak tu, supaya belajar jadi matang. Apabila dia melihat orang dewasa, ini bukan kawasan permainan. Semua orang dewasa kan ada main-main ke dalam masjid. Orang semua dah tua berjanggut, main-main apa? Dia tengok ayah dia pun serius. Ayah dia masa kat rumah boleh bergusti, nak sampai masjid dia tengok anak ayah dia, awak serius macam ayah aku ni, gelak pun tidak, gurau pun tidak. Dia akan belajar jadi dewasa. Dia akan sedikit semangat, dia akan faham, ini tempat dewasa, ini tempat serius, ini tempat untuk kita, bukan main-main. Bila dia tengok ayah dia masuk solat, Allahu Akbar, dia tengok dia cuit ayah dia buat dia. Oh, dia akan belajar. Dia akan belajar solat, dan dia akan belajar untuk fokus, belajar untuk jadi matang, kurangkan main. Mana tempatnya? Masjid lah. Nampak? Jadi malangnya ada segelintir masyarakat, mereka menukar tuntutan syarak ni dengan mengata dilarang membawa kanak-kanak ke masjid. Tapi dalam masa yang sama dia komplain, kenapa anak-anak muda tak datang masjid? Kerana masa mereka kanak-kanak, awak tak bagi dia orang datang. Dia akan heranlah bila dia dah besar, dia melihat masjid itu sebagai ganjil, janggal, takut nak masuk. Ada hantu apa dalam tu? Tempat orang tua-tua. Nampak? Ini yang kita rasa berduka cita.
Remaja-remaja hari ini terus bersikap keanak-anakan, berbeza dengan zaman awal Islam. Seperti mana Usamah bin Zaid dilantik jadi panglima perang, memimpin pasukan tentera dengan ada sahabat-sahabat yang jauh lebih tua, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali di dalam pasukan itu. Usamah bin Zaid memimpin pasukan seperti itu, umurnya 18 tahun. Ini kematangan apa ni? Kematangan, kedewasaan, kesempurnaan fikiran yang jauh melebihi remaja-remaja hari ini. Yang lebih tahu untuk main game, dia tahulah. Memimpin pasukan dalam game, tahulah. Pergi masjid, dia takut. Jauh sekali nak pergi ke medan musuh. Nampak? Walau bagaimanapun kita kata, tidak dinafikan bahawa kalau sekiranya anak-anak itu, ya, khususnya yang tak mumayyiz. Tak mumayyiz ni apa? Umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mungkin sampai 5 tahun. Jenis yang kerja dia melalak je, menangis je, kerja dia lari, ayah dia tak dapat nak tarbiyah. Ini masalah juga. Di sini kalau anak itu sebegitu, memang tak dinafikan sebaiknya jangan dibawa ke masjid, ya. Tetapi ini tidak bererti jangan dibawa sama sekali sehinggalah selama-lamanya. Tidak. Perlunya ada usaha daripada kedua ibu bapa untuk terus mendidik si anak itu tahu menjaga dirinya, ya. Bila rasa sesuai, dibawa ke masjid secepat mungkin. Jangan umur dia dah 20 tahun, 25 tahun, nak kahwin dah, baru nak belajar kenal masjid kerana akad nikah akan dibuat kat situ. Ini masalah, ya. Dan kita tambah akad nikah bukan di masjid, ya. Kerana itu menyerupai orang Nasrani, ya. Baik. Ya. Kalau orang yang sakit sampai tak boleh solat, bila dia dah sihat tu nak bawa balik ke? Macam mana kalau dia sakit lama, contoh 3 tahun? Lepas tu dia tanya lagi, kalau tak silap, qada solat semua bila tertidur atau tentang soalan yang pertama, orang tu sakit dan dia tak pernah solat, ya. Kita kata itu salah. Sakit, ya, tidak menghalang kita daripada solat. Bahkan kita kata dalam keadaan sekali pun, ya, kita perlu solat. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Kalau tak mampu duduk, baring. Sampai begitu sekali. Kalau tak mampu baring, ada ke? Dia kata tak mampu baring, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maknanya dia dah mati. Selagi hayat dikandung badan, selagi ada niat, maknanya jiwa dia, jantung dia masih lagi berdegup, ada niat dan ada akal, dia wajib salat. Walaupun nak kata tak, jangan nak kata anggota badan, kaki dan tangan, mata pun tak boleh nak buka, kita kata dia tetap wajib salat selagi jiwa, rohnya ada, niatnya ada, dia boleh niat dan akalnya masih lagi berfungsi, dia wajib salat. Maka tidak ada istilah sakit menghalang dia daripada solat, seperti mana yang kita dah jawab tadi, ya. Ada pun tentang apa tadi? bila sihat tu bawa balik ke? Ini juga masalah. Jangan nak kata sakit. Ada orang yang jenis lalai di zaman mudanya, dia tak kenal masjid, dia tak kenal solat. Tapi bila dah tua, telajak, baru dia sedar dan dikembali ke pangkal jalan. Perlukah dia mengqada solat-solat yang telah lalu? Kita kata di sini ada dua pendapat lah, ya. Pendapat pertama melihat dia kena wajib qada, kerana itu adalah kewajipan-kewajipan yang dia telah terlepas. Maka dia kena kira lah sebanyak mana yang dia telah terlepas. Sepanjang bertahun-tahun itu dia kena qada, ya. Tetapi kita melihat bahawa pendapat ini adalah marjuh, pendapat yang lemah.
Sebaliknya adalah pendapat yang kedua, inilah yang rajah, inilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bahawa orang itu tak perlu qada, bahkan dia tak boleh qada, kerana dia telah mengeluarkan salat itu daripada waktunya, waktunya dengan sengaja. Bahkan bukan satu salat, bahkan banyak salat, berhari-hari, sehingga bertahun-tahun. Tidak ada qada bagi dia. Yang ada, apa yang perlu adalah untuk dia bertaubat, ya. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan dia perlu memperbanyakkan amal soleh dia bagi menampung dosa-dosa, ya, solat-solat yang dia telah tinggalkan itu, ya. Seperti mana muallaf apabila dia masuk Islam. Bukan kita nak kata orang yang tak solat ni kafir, walaupun adanya pendapat di situ. Tapi seperti mana muallaf apabila dia masuk masuk Islam, kita tak akan suruh dia qada solat semua, kan? Ya. Sebaliknya cukup dengan dia masuk Islam, dia bertaubat daripada kekufurannya. Maka begitu juga dengan orang yang lalai ketika dia muda ni. Dia perlu bertaubat dan dia perlu memperbanyakkan amal solehnya. Ya. InsyaAllah. Ustaz, sutra tu apa objek? Barakallahu fiik. Ya. Seperti mana juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Nabi menyebutkan bahawa sutrah itu bukan sebarang benda. Sebaliknya dia perlu seperti muakhiratul rahl, belakang tempat duduk di atas haiwan tunggangan. Kalau kita lihat orang yang naik haiwan tunggangan, kuda misalnya, dia punya pelana tu di belakang itu, kebiasaannya tingginya adalah sejengkal atau paling tinggi 2 jengkal. Maka inilah had minimum sutrah. Dia perlu tinggi paling kurang sejengkal atau 2 jengkal. Maksudnya jangan kurang daripada sejengkal. Kalau kurang, itu tidak dianggap sebagai sutrah. Makanya kalau kita nak buat garisan atau kita lemparkan sejadah, kita ingat hujung sejadah tu sutrah, itu bukan sutrah. Sebaliknya dia kena objek yang meninggi, minimumnya sejengkal atau 2 jengkal. Ya, kursi, apa-apalah, ya. Orang, barakallahu fiik, seperti mana apabila kita solat jemaah, ya, di depan kita siapa? Kalau saf pertama, sutrah dia adalah imam dia, dan imam tu kena ada sutrah di depan dia. Saf yang belakangnya apa? Saf-saf di depan dia lah, itulah sutrahnya, ya. Dia bukan dia kena letak sutrah juga. Depan dia ada imam, atau depan dia ada saf yang pertama atau yang kedua. Tak. Saf yang ke depan dia itulah sutrahnya. Ya. Sutrah lari, Ustaz. Sutrah lari. Sutrah lari dia kena cari sutrah yang lain. Ya, betul. Kalau dia masbuk, dia masuk solat di saf yang belakang. Habis solat, dia ada tertinggal rakaat. Lalu saf yang di depan dia, orang dia pun lepas habis salam, habis zikir, sutrah ni berjalan balik rumah. Dia kena buat apa? Dia kena berjalan. Dia kena berjalan untuk mendapatkan mana-mana sutrah, ya, walaupun jauh. Tapi kaedahnya kata, selama, apa kaedahnya? Ya, mana berkilo-kilo lah. Bukan. Kaedahnya adalah selama mana orang tak menganggap bahawa dia tengah berjalan macam berjalan. Boleh? Itu kaedahnya. Selama mana orang masih lagi dapat perasan dia tengah solat, bukan tengah berjalan di luar solat. Itu kaedah. Boleh? Dia punya beza dia tu sangat halus lah. Ya. Jalan slow, ya. Jangan jauh sangat. Tapi itulah, jauh sangat tu apa dia punya definisi dia. Ya. Sangat tu dia subjektif. Ya. Barakallahu fiik. Tapi juga kena ambil perhatian, slipper tidak boleh dijadikan sutrah. Ya, kadang-kadang dia buat macam apa tu? Apa namanya? Police sentry. Dia letak, dia tegakkan dia punya slipper dia, kan? Ya. Baling slipper tu dia letak dia slipper dekat depan. Ini kita kata solatnya menyalahi sunnah. Kena ambil perhatian. Kerana banyak keadaan kita ketika solat Jumaat misalnya, banyak keadaan kita mendapati bahawa orang yang datang lambat ni,
yang telur pun tak dapat. Jangan nak harapkan unta. Datang lambat lah solat Jumaat ni. Dia solat kat luar masjid, tapi kita mendapati dia meletakkan alas kaki dia di depan. Walaupun bukan untuk sutrah pun, dia letak depan, kita takut kena curi kan. Tapi kita kata itu perbuatan menyalahi sunnah. Sunnah adalah kita meletakkan slipper kita di tepi kita. Kalau ada orang kat tepi, kita letak di belakang kita. Kalau ada saf kat belakang, kita kena letak tempat lain lah. Itu dia, itu kaedah. Baik, kita cukup sekarang. Ya. Kita dah jawab tadi. Secara prinsipnya, kanak-kanak digalakkan, kita kena galakkan kanak-kanak untuk datang ke masjid. Ya. Walaupun dia kecil-kecil, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, galakkan daripada kecil lagi. Supaya jangan kita terkejut bila umur dia dah 7, kita suruh dia semayang, tak nak. Ini sebab kita tak biasakan. Yang idealnya, bila umur 7, anak semayang, dia tak ada masalah. Dari mana datang dia tak ada masalah ni? Adakah kerana umur dia 7, bila dah masuk sekolah, baru kita nak ajar dia solat, secara automatiknya, dia nak solat. Bagusnya budak. Tak ada benda-benda automatik kat dunia ni. Semua benda ada sebabnya. Seperti mana gelas ni datang, dia tak datang daripada langit. Maka begitu juga anak-anak kita. Bila kita suruh dia solat daripada umur 7 tahun, yang idealnya, yang kita harapkan apa? Supaya bila dia suruh dia solat, dia terus solat. Tapi dari mana datang tu? Kalau bukan kerana daripada sebelum umur 7 tahun lagi kita telah dibiasakan seawal mungkin. Maka tak timbul kaedah mumayyiz tak mumayyiz. Cuma kita kata, kita ambil raikan kalau anak tu buat bising, kalau jenis tak boleh duduk setempat, yang ni kita kena sebaiknya kita biar kat rumah, supaya jangan mengganggu jemaah di masjid. Tapi dalam masa yang sama kita kena usaha, kita kena tarbiyah dia. Ini anak ni yang tak boleh duduk setempat ni, yang bising je, menangis je. Ini kita kena selesaikan masalah ni. Jangan biar je. Ya, takut sampai umur 7 tahun, 10 tahun pun macam tu juga. Tak reti nak duduk setempat. Ya. InsyaAllah. Saya ada baca sutrah makmum adalah sutrah imam. Barakallah. Maksudnya kalau kata ada orang yang lalu di depan kita, kalau memegang apa yang saya cakapkan tadi, kita tidak perlu halang dia. Betul ke? Bukan tak perlu halang. Man kana lahu imam fasutratuhu sutratan lahu, atau kama qala, lebih kurang. Sutrah imam adalah sutrah makmum. Apa maksudnya? Apa yang diletakkan oleh imam, maksudnya apa yang imam letakkan sebagai sutrah sudah memadai. Imam contohnya lah, dia letakkan tiang mikrofon tu, seperti mana kebiasaan kita nampak lah masjid-masjid, imam ada tiang mikrofon kat depan. Itulah sutrah. Apa maknanya? Makmum kat belakang tak payahlah nak sibuk-sibuk cari kursi ke, tak nak cari rehal ke, nak letak kat depan. Tak perlu. Kerana imam sudah ada sutrah dan itu sudah memadai. Ya. Bahkan kita kata kalau imam kat depan kita saf pertama, maka imamlah sutrah kita. Ya. Dan imam itu sutrahnya lah apa yang di depan dia lah. Saf-saf belakang adalah saf yang di hadapan dia, itu adalah sutrahnya. Kerana masing-masing sampailah ke imam, itulah sutrah mereka. Ya, itu maksud hadis tu. Ya. Jangan difahami bahawa tak perlu dihalang. Tak. Seperti mana hadis yang kita baca tadi. Ya. La tusalli idza shalla ahadukum ila sutra falyadnu minha. Kalau seorang itu salat dengan sutrah, maka hendaklah dia mendekatinya. Fa in marra ahadun falyamna'hu. Kalau ada orang nak lalu, Rasulullah kata kena halang. Bukan ada sutrah, biarlah lalulah, free toll. Tak, kena halang. Bahkan sehingga 3 kali. Kalau dia tak nak juga, kita kena perangi dia. Perangi dia macam mana? Kita kena, dalam hadis lafaz ni mengatakan falyuqatilhu, hendaklah dia perangi dia. Perangi macam mana?
Apa-apa yang patut? Tangan je, kaki tak. Umum. Barakallah. Kena faham. Ini kena halang. Ya. Kalau tidak dia akan mengganggu, dia akan merosakkan solat. Kalau dalam keadaan berjemaah, orang yang batal wudhu, dia nak keluar kaedah Afwan, semua nak tambah supaya faham. Sutrah tu tugasnya adalah matlamatnya adalah supaya jangan sampai terbatal solat kita. Kerana orang yang solat tanpa sutrah, dia khawatiri kalau orang yang lalu lalang akan sampai membatalkan solat dia. Ya. Jadi adanya sutrah, lalu adanya orang lalu lalang di depan kita antara kita dengan sutrah, dia paling maksimumnya dia akan terselamat daripada terbatal. Tapi kebarangkalian besar akan merosakkan solat dia. Apa tadi? macam biasanya dalam jemaah, kalau orang yang terbatal solat nak pergi ambil kaedah nak keluar dari tempat tu, macam mana kalau lalu depan orang ni tak? Itulah dia. Itu satu soalan lah. Ya, kalau orang solat berjemaah, ya, tiba terbatal, ya, apa dia kena buat? Adakah dia kena tunggu, atau adakah dia kena keluar? Kalau dia tunggu, terlepaslah solat jemaah. Kalau dia keluar, mungkin terpaksa lalu di depan orang. Ya. Nantikan jawapannya, kena tengok fatwa ulama dia. Ya. Baik, afwan, sebelum saya terlupa, minggu depan tidak ada kelas, ya. InsyaAllah minggu yang berikutnya. Tapi kuliah tafsir hari Khamis ni ada insyaAllah. Ya, cuma Selasa depan saja tak ada. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.